Fungsi gramatis dalam ayat penting bagi menguasai ilmu kandungan sintaksis bahasa Melayu menurut Nazir tahun 2024. Elemen-elemen seperti binaan subjek, predikat, penerang, pelengkap dan sebagainya perlu dipelajari dan diaplikasikan dengan betul supaya dapat membentuk ayat bahasa Melayu yang bermakna. Demikian itu, pemahaman yang luas terhadap fungsi gramatis ini membolehkan kita membina ayat yang lebih tersusun dan jelas serta memahami maksud dalam komunikasi lisan dan tulisan. Isu sintaksis merujuk kepada masalah dalam struktur ayat yang mengakibatkan ketidakjelasan atau kesalahan dalam menyampaikan makna. Kesalahan ini sering berlaku apabila komponen ayat seperti subjek, predikat, objek, keterangan tidak disusun dengan betul. Menurut awam, kesalahan yang sering dilakukan adalah daripada aspek pola-pola ayat serta dalam penyusunan struktur ayat bahasa Melayu. Nik Safia Karim juga turut menyatakan bahawa susunan struktur ayat yang tidak tepat akan menyebabkan kekeliruan di dalam sesebuah ayat. Struktur ayat yang tidak tersusun juga boleh menyebabkan maksud yang ingin disampaikan tidak tercapai serta menyebabkan kekeliruan pada pembaca dan pendengar. Demikian itu, pemahaman terhadap isu sintaksis sangat penting untuk membina ayat yang lebih jelas dan berkesan dalam komunikasi. Terdapat 8 isu sintaksis yang saya petik daripada artikel tersebut. Antaranya ialah kesalahan penyusunan struktur ayat, penggunaan tanda baca, pengulangan kata sendi, kata pemberi, ayat yang berbelit, penggunaan kata hubung, perkataan sama maksud dan kesalahan imbuhan. Ayat pertama muka surat 45. Kesalahan pertama ialah kesalahan penyusunan struktur ayat. Antara isu sintaksis yang terdapat dalam kandungan penulisan tersebut ialah penyusunan yang tidak jelas dalam ayat tersebut merujuk kepada cara klausa dan frasa disusun. Hal ini boleh mengakibatkan kekeliruan terhadap makna ayat tersebut. Dalam ayat, banjir merupakan bencana semula jadi yang berlaku di seluruh dunia yang telah memberi kesan terhadap penempatan penduduk dan alam sekitar. Terdapat beberapa masalah seperti: yang pertama, klausa yang bertindih. Penggunaan yang sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa pemisahan yang jelas boleh mengaburkan fokus pembacaan. Pembaca mungkin tidak dapat mengenal pasti dengan cepat apa yang dimaksudkan dengan yang berlaku di seluruh dunia dan yang telah memberi kesan. Faktor yang kedua ialah dua struktur yang kompleks. Ayat ini telah menggabungkan terlalu banyak maklumat dalam satu ayat sehingga menyebabkan pembaca sukar untuk menangkap mesej utama. Ayat ini mungkin akan lebih mudah difaham jika dibahagikan kepada 2 bahagian atau dibentuk kepada 2 ayat. Dengan membahagikan atau menyusunkan semula ayat, pemahaman menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Ayat ketiga muka surat 45. Isu sintaksis yang seterusnya ialah kesalahan penggunaan tanda baca. Dalam ayat ini, penulis tidak meletakkan tanda koma selepas tarikh menyebabkan ayat ini tidak gramatis. Misalnya, jika dibaca tanpa koma, ayat akan berbunyi, pada Ogos 2021, satu kejadian hujan lebat telah berlaku sehingga menyebabkan berlakunya fenomena kepala air di kawasan Gunung Jerai. Jelaslah bahawa ayat ini merupakan ayat yang tidak gramatis kerana penggunaan dibaca tidak diletakkan dengan betul. Dalam penulisan formal, apabila menyebut tarikh diikuti dengan ayat lain, tanda koma perlu digunakan untuk memisahkan tarikh dari maklumat yang berikut. Ini membantu memberikan struktur yang lebih jelas kepada ayat. Penggunaan koma selepas tarikh adalah penting dan diperlukan dalam penulisan formal. Tanpa koma, struktur akan menjadi tidak jelas dan sukar difahami. Bagi membina ayat yang gramatis,
pengarang perlu menitik beratkan kegunaan tanda baca dalam penulisan yang ditulis bagi memastikan struktur yang ditulis dapat difahami oleh pembaca dengan jelas. Ayat 5 muka surat 45. Seterusnya, isu sintaksis yang dapat dikenal pasti ialah kesalahan pengulangan kata sendi. Pengarang telah meletakkan 2 kali kata sendi di menerusi ayat tersebut. Demikian ayat ini diubah menjadi 1 kata sendi yang dapat mengubahkan frasa dan klausa di dalam ayat. Misalnya, kejadian banjir di hulu di kawasan air terjun berhampiran Gunung Jerai dikenal pasti sebagai faktor banjir dan tanah runtuh akibat hujan lebat pada ketika itu. Ayat ini merupakan ayat yang salah kerana berlakunya pengulangan kata sendi di. Penggunaan di hulu dan di kawasan boleh menyebabkan kekeliruan tentang lokasi kejadian tersebut. Frasa yang lebih tepat ialah di kawasan hulu untuk menunjukkan bahawa banjir tersebut berlaku di kawasan hulu air terjun. Ia juga menunjukkan tempat yang spesifik. Penggunaan 2 kata sendi di dalam ayat menyebabkan berlakunya kekeliruan serta mengganggu pemahaman ayat yang ingin disampaikan. Menurut Abdul Rahman pada tahun 2020, kata sendi seharusnya digunakan untuk menghubungkan frasa atau klausa dengan cara yang jelas. Demikian itu bagi menghasilkan ayat yang dramatis, penulis perlu mengambil kira isu penggunaan kata sendi supaya penggunaannya tidak mengganggu kefahaman mesej yang ingin disampaikan. Ayat kedua dalam Raja di atas, muka surat 46. Di dalam petikan artikel juga, penulis turut melakukan kesalahan dalam penggunaan kata pemeri. Misalnya, dalam ayat, banjir adalah bencana alam yang sangat serius dan paling biasa berlaku di kebanyakan negara di dunia. Terdapat isu sintaksis pada penggunaan kata pemeri adalah, pembetulan bagi ayat ini ialah, banjir merupakan bencana alam yang sangat serius dan paling biasa berlaku di kebanyakan negara di dunia. Kata pemeri adalah digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata nama atau frasa nama. Dalam ayat di atas, frasa selepas adalah bukan sekadar frasa nama, tetapi ia juga mengandungi kata kerja berlaku. Oleh itu, ayat ini tidak memerlukan kata pemeri adalah. Dengan menggantikan adalah kepada merupakan, ayat ini akan menjadi lebih lengkap tepat menerusi aspek sintaksis. Terdapat juga isu sintaksis lain dalam ayat ini. Hal ini berkaitan dengan struktur ayat yang menggabungkan maklumat deskriptif dan peristiwa. Umum mengetahui, ayat ini dibentuk daripada 2 idea utama. Idea pertama ialah, banjir adalah bencana alam yang serius. Idea kedua pula ialah, banjir biasa berlaku di kebanyakan negara. Gabungan kedua-dua maklumat ini dalam satu ayat menjadikan ayat tersebut kurang sesuai untuk digandingkan. Cara yang lebih baik adalah dengan memisahkan maklumat tersebut untuk menjelaskan kedua-dua fakta secara tersendiri. Sebagai contoh pembetulan yang dilaksanakan, banjir merupakan bencana alam yang sangat serius. Ia juga dinyatakan sebagai bencana yang paling biasa berlaku di kebanyakan negara di dunia. Dalam ayat pembetulan ini, kedua-dua idea disampaikan secara jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Potongan ayat muka surat 46. Selanjutnya ialah kesalahan ayat yang berbelit menyukarkan pembaca untuk memahami maksud ayat. Misalnya, dalam ayat ini termasuk langkah-langkah untuk mengurangkan kerugian serta kemusnahan akibat banjir serta pembinaan bangunan dan pentempatan yang tahan banjir, sistem peringatan awal banjir yang efektif, pelaksanaan aktiviti penanaman semula hutan dan kawasan tadahan air sebagai mengurangkan aliran permukaan semasa banjir. Hal ini jelas menunjukkan ayat ini sangat berbelit dan sukar untuk dibaca serta difahami maksud tersirat daripada ayat tersebut. Oleh itu, pembetulan yang dilaksanakan ialah
Langkah-langkah untuk mengurangkan kemusnahan akibat banjir termasuklah dengan melaksanakan pembinaan bangunan dan tempatan yang tahan banjir, sistem peringatan awal banjir yang efektif, pelaksanaan aktiviti penanaman semula hutan dan kawasan tadahan air bagi mengurangkan aliran permukaan semasa banjir. Sekiranya ayat berbelit ini tidak dibetulkan, ayat tersebut tidak mungkin akan menjadi sebuah ayat yang dramatis kerana berlaku pengulangan kata hubung serta dan kata hubung dan yang berulang-ulang di dalam sepotong ayat menerusi penulisan ini. Oleh itu, terdapat beberapa perkataan yang telah dipotong serta terdapat juga susunan perkataan yang diubah bagi menghasilkan sebuah ayat yang gramatis. Ayat dari muka surat 47. Dalam penulisan ini juga, pengarang turut melakukan kesalahan penggunaan kata hubung. Hal ini dapat dikenal pasti apabila pengarang menggunakan 2 kali kata hubung yang di dalam ayat ini. Penggunaan kata hubung yang digunakan sebanyak 2 kali di dalam ayat ini digantikan dengan perkataan lalu bagi memastikan maksud ayat tersebut dapat difahami oleh para pembaca. Menurut Abdul Hassan, perkataan yang merupakan kata hubung relatif dalam menghubungkan frasa dan klausa di dalam ayat. Awang Sarian juga menyatakan penggunaan kata hubung di dalam ayat perlu mengelakkan pengulangan bagi memastikan struktur ayat kekal mantap. Pengulangan kata hubung di dalam ayat secara tidak langsung menyebabkan ayat yang dikarang tidak menjadi ayat yang gramatis dan mantap. Ayat dari muka surat 48. Berikutnya, dalam penulisan ini pengarang juga melakukan kesalahan pengulangan perkataan yang sama maksud. Misalnya, dalam ayat, tujuan utama pencegahan banjir adalah untuk mengurangkan kesan banjir terhadap manusia dan orang lain. Pengulangan perkataan manusia dan orang lain membawa satu maksud yang sama. Bagi membentuk sebuah ayat yang gramatis dan mudah difahami, penulisan perlu menggunakan salah satu daripada perkataan tersebut, sama ada perkataan manusia atau orang lain. Penulis juga boleh menggantikan salah satu daripada perkataan tersebut kepada perkataan lain yang seiring dengan maksud konteks yang ingin disampaikan. Ayat diambil dari muka surat 60. Akhir sekali, isu sintaksis yang dapat dikenal pasti dalam penulisan ini ialah pengarang turut melakukan kesalahan imbuhan. Pengarang menggunakan kata kerja berimbuhan yang tidak sesuai dengan maksud ayat yang ingin disampaikan. Misalnya, perkataan pengorganisasian boleh diubah kepada perkataan pengurusan. Dalam konteks ayat, perkataan pengorganisasian merujuk kepada proses atau tindakan yang berkaitan dengan organisasi. Namun, penggunaan ini mungkin tidak tepat dan kurang sesuai dalam konteks yang lebih umum. Perkataan yang lebih tepat untuk digunakan dalam konteks ini ialah perkataan pengurusan. Pengorganisasian adalah imbuhan yang digunakan dalam konteks tertentu yang lebih formal dan lebih berfokus kepada proses tertentu. Dalam konteks pengurusan dan kepimpinan, penggunaan perkataan pengurusan lebih sesuai kerana ia merangkumi aspek yang lebih luas dan umum. Penggunaan imbuhan yang tepat adalah penting untuk menyampaikan maksud dengan lebih jelas. Dalam kes ini, penggunaan pengorganisasian kurang sesuai dan sebaliknya, pengurusan adalah pemilihan yang lebih baik. Pembetulan ini membantu memastikan ayat tersebut lebih mudah difahami dan tepat dalam konteksnya. Dalam konteks ayat, kata pengorganisasian merujuk kepada proses atau tindakan yang berkaitan dengan pengorganisasian. Namun, penggunaan ini tidak tepat dan kurang sesuai dalam konteks yang lebih umum. Kata yang lebih tepat untuk digunakan dalam konteks umum ialah perkataan pengurusan. Penggunaan perkataan yang lebih mudah difahami lebih sesuai dalam bentuk ayat yang gramatis dan serba lengkap. Kesimpulannya,
Pemahaman terhadap isu sintaksis yang baik amat penting bagi memastikan komunikasi jelas dan berkesan. Oleh itu, pengurusan tata bahasa dan sintaksis juga penting dalam penulisan dan percakapan untuk mencapai kesinambungan serta kefahaman yang baik dalam bahasa. Dengan memperbaiki kesalahan sintaksis, kita dapat meningkatkan mutu komunikasi dan memudahkan penyampaian maklumat, tidak kira sama ada secara lisan maupun secara tulisan.